Hi guys, welcome back to Bulu Gadget. Ini adalah Blackview A70. Sekali lagi akan bawa satu brand yang agak rare untuk pasaran Malaysia ni. Aku yakin tak ramai di antara korang yang tahu pasal brand Blackview ni lah. Sebelum ni aku dah bawa satu brand yang agak unik juga, iaitu Umi Digi Bison, yang tu rugged phone. For your info, yang Blackview ni diorang ada juga keluarkan rugged phone. Cuma yang aku akan unboxing ni bukan jenis yang rugged lah, dia jenis phone yang biasa je lah. Baiklah, tanpa banyak masa lagi, jom kita tengok apa yang ditawarkan oleh Blackview A70 ni. Kalau tengok dia punya kotak ni, simple. Rasanya brand-brand yang besar je yang suka letak design handphone dekat kotak dia ni. Brand yang kurang famous macam ni, macam Blackview, Umi Digi Bison tu, diorang lebih pilih untuk keep simple je lah. Okey, tak apa, bukan satu masalah pun design handphone tu. Baiklah, tanpa banyak masa lagi, jom kita tengok apa dalam dia. Okey, let's go. So, ini dia. Nipis. Rasanya tak ada casing. Kalau nipis macam ni, memang tak ada casing lah. Okey, dia ada pin ejector dan juga dia tiada manual guys. Ke mana pergi dia punya manual? Mungkin dia lebih memahami daripada membazir kan. Biar tak payah bagi. Okey, lepas tu dia ada kad jemputan ke apa ni? Oh, dia ada satu appreciate ni lah. Thank you kerana dah pilih Blackview semua. Okey. Dan dia ada giveaway and promotion. Nice. Alright. Dah nama pun phone budget kan. So dia punya aksesori mesti akan budget macam ni lah. Okey. So seperti yang dijangkakan, dia punya kabel ni micro USB, masih menggunakan micro USB. Dan dia punya kabel ni agak pelik lah dengan market yang biasa kita tengok tu. Okey, tak apa. Lepas tu dia punya charger ni nipis dan dia hanya menyokong 10 watt sahaja. 10 watt mana cukup? Sepatutnya dia bagi 18 watt lah at least. Dan kalau nak ikutkan, dia punya bateri ni agak monster juga, agak besar. Baiklah, sekarang kita pergi ke dia punya handphone pula. Are you ready guys? 3, 2, 1, let's go. Okay. So kalau dah design macam ni, memang nampak lah, memang menyelah dia punya plastik tu. Rasa macam handphone Oppo, handphone Realme 2 tahun lepas. Design 2019 macam tu. Ada 2 gradient warna macam ni. Dan dia punya plastik tu menyelah. Okay, tak apa. So kat belakang ni dia ada fingerprint sensor, dia punya kamera ada 3 dan dia ada flashlight. Lepas tu belakang ni ada tulisan Blackview dan juga macam pernah aku baca lah ajak ni, Dare to Live. Sudah. Kenapa sama? Okey, tak apa, biarlah dia. Lepas tu bahagian kanan dia ada power button dan juga volume button. Bahagian atas dia ada lubang earphone. So lubang earphone dia dekat bahagian atas. Bahagian kiri dia ada SIM tray. Oh tidak, dia kosong je, memang tak ada apa-apa. Biasa ada SIM tray, ya, rugi space je. Lepas tu bahagian bawah dia ada mikrofon, port charging dan juga speaker. Lepas tu kat mana dia punya SIM tray guys? Mana SIM tray dia weh? Biar betul dia tak ada SIM tray. Pakai eSIM ke apa? Kejap. Saya cari dulu. Oh. Aku nampak something guys. Kenapa dia macam ni? Okey. Uish. Dia boleh dia boleh cabut. Sekejap. Tadi aku nampak macam ada SIM tray. SIM ejector. Alamak. Dan kenapa dia bagi kita SIM ejector kalau tak ada SIM tray? Untuk apa benda ni? Nak cocok kat mana weh? Okay. So dia ada 2 SIM card dan 1 memory card. Okay, so kita boleh nampak lah macam mana fingerprint scanner, fingerprint sensor tu terbina. Ni memang betul-betul rare lah. Memang siap boleh buka dia punya casing belakang ni. Back panel belakang ni siap boleh buka lagi. Memang nostalgia habis lah. Kat sini dia ada, dah tunjuk lah bateri dia sebesar 5380 mAh.
besar kan. Kalau charger 10 watt tadi tu memang makan masa lah. Mungkin 3 jam lebih baru charge penuh. Baiklah, jom kita tengok bahagian dalam dia. Dia punya spesifikasi kamera, spesifikasi handphone semua tu. Baiklah, phone ni menggunakan IPS LCD yang berukuran 6.52 inci. Lepas tu dia punya resolusi skrin ni hanya 720p. Dan untuk bezel dekat skrin ni agak tebal. Aku rasa benda ni normal je, benda biasa je. Yelah, kalau tengokkan handphone ni adalah satu handphone budget. Kebanyakannya memang handphone budget macam ni memang akan bagi kita bezel yang tebal lah. Memang susah nak dapat handphone budget tapi bezel-less. Okey. Untuk dia punya spesifikasi engine pula, agak rare SoC yang digunakan, dia punya chipset yang digunakan agak rare. Memang jarang phone kat Malaysia ni gunakan chipset yang mana Blackview A70 ni gunalah. Jadi, Blackview A70 ni menggunakan chipset Spreadtrum SC9863. RAM dia 3GB, internal storage 32GB. Bila aku sebut pasal dia punya chipset ni, mesti korang macam, apa benda tu? Yup, time aku research pasal handphone ni pun agak pelik jugalah. Sebab memang jarang dengar. Tapi sebenarnya benda ni dah lama wujud dekat market SoC lah, market chipset. Dan kalau nak tengok handphone yang lama yang menggunakan chipset ni, yang paling terkenal ialah Samsung J3 2016. Dia menggunakan chipset daripada Spreadtrum ni lah, Uni SoC. Macam itulah. Cuma chipset ni kurang naik, kurang famous. Sebenarnya banyak yang ada dekat market yang kita tak tahu. Cuma beberapa je lah yang berjaya untuk masuk market yang besar lah, untuk phone-phone yang famous macam yang ada dekat sekarang ni lah. Oppo, Realme, Samsung etc semua tu lah. Yang sekarang yang famous pun Snapdragon, MediaTek. Dua tu je lah antaranya. Baiklah. So, untuk dia punya SoC ni, kita nak test sikit dia punya gaming test, Mobile Legends dan juga PUBG. Tengok dia dapat setting apa. Okay. So, kita try dengan Mobile Legends dulu. Baiklah, untuk game Mobile Legends, kita akan dapat grafik pada tetapan high. Cuma, dia tidak menyokong HFR mode. Dan tadi aku dah try main Mobile Legends dalam 4 round macam tu. Memang tak ada masalah. Boleh je kita main macam biasa. And then, Mobile Legends ni bukanlah satu game untuk jadikan dia sebagai benchmark sesebuah performance lah. Kenapa aku pilih Mobile Legends ni? Sebab common user, kebanyakannya orang lebih ramai lah main game Mobile Legends ni. Dan dekat komen pun banyak tanya, bang, ini kalau phone-phone yang budget yang aku pernah buat lah, diorang akan tanya, bang, boleh Mobile Legends ke? Boleh Mobile Legends ke? Diorang nak tahulah. So that's why aku pilih Mobile Legends untuk test dekat phone budget ni. And Mobile Legends boleh main macam biasa, memang tak ada masalah. Baiklah, untuk PUBG pula. Untuk PUBG ni dia struggle sikit lah. So dia punya grafik ni pada tetapan smooth medium dan juga balance medium. Alright, itu paling tinggi lah untuk Blackview A70 ni. Dan aku dah try main PUBG tadi, tapi tak lama, cuma seround je dalam 30 minit macam tu. Dan minit ke-20 kalau tak silap, aku dah start rasa suam-suam lah. Dia nak ke panas. And then dah sampai ke minit 30 macam tu, dia punya FPS tu memang drop lah. So bila dah drop tu memang akan mengganggu lah kita nak main game. Dan game PUBG dekat handphone ni, dia tak menyokong gyro. Bagi korang yang gunakan gyro tu untuk main game PUBG, phone ni dia tak support langsung lah. Untuk main game yang berat macam PUBG ni memang tak recommend dekat handphone ni. Game yang biasa macam Mobile Legends tu boleh lah. Untuk game yang berat ni, dia memang tak support yang tinggi lah. Sebab kalau tengok dia punya chipset ni, memang chipset yang agak lama juga. Dan RAM dia yang kecil, 3GB. Baiklah, untuk dia punya software ni, dia menggunakan sistem operasi Android 11. Dan phone ni menggunakan pure Android, stock Android. Kat sini dia agak bonus sikit, yang mana dalam kotak kita dah dapat Android 11. Tak perlu nak tunggu update lagi lah. Kalau nak tengok kan, phone yang baru sekarang pun, phone yang harga 2000 something pun masih menggunakan Android 10. Dia belum support Android 11 lagi. Tapi phone budget ni dia dah menggunakan Android 11. Okay, now kita nak test dia punya audio, dia punya speaker ni macam mana, pecah ke tak pecah, bass ke tak bass. Dan dia punya speaker ni menggunakan mono je, dia tak ada stereo. Okay, sekarang kita nak test dia punya audio, lagu yang sama. Jadi ini 50%, memang slow gila. Dan sekarang 100%.
Untuk dia punya speaker ni memang tak cukup lantang. Aku tahu kenapa dia buat macam tu. Sebab mungkin dia gunakan, kalau dia boleh sampai tinggi lagi, mungkin speaker dah akan pecah lah. That's why dia orang setting bagi sampai tahap tu je, nak elakkan suara tu jadi pecah. Untuk dalam indoor macam ni okey, memang tak ada masalah. Sebab aku rasa kurang kuat dia punya speaker ni. Tapi kalau outdoor mungkin ada problem lah. Korang kena dengar dengan dekat lah untuk bagi jelas, untuk rasa puas lah dia punya bunyi tu. Untuk indoor memang tak ada masalah. Okay, dia punya speaker pun dah okey lah. Phone harga macam ni tak boleh nak minta banyak sangat. Baiklah, okay, now untuk dia punya kamera pula. Jadi untuk dia punya kamera ni, dia ada 3 kamera belakang dan 1 kamera selfie. Cuma, sorry to say, aku rasa dia punya kamera belakang ni cuma satu je yang berfungsi, which is dia punya kamera utama lah. Kamera yang lain tu memang aku tak jumpa langsung dia punya fungsi kamera yang lagi 2 tu. Dia tak ada macro kamera, dia tak ada ultra wide ataupun depth sensor, semua tu dia tak ada. Dia cuma ada kamera utama lah, which is 13 megapiksel, dan kamera selfie dia 5 megapiksel. Okey, tak apa, kita fokus dulu dekat kamera yang ada ni. So untuk dia punya kamera utama ni so-so je. Untuk cahaya yang cukup, okey lah. Dia punya gambar tu nampak jelas, dia punya detail tu ada, cuma kurang tajam. Hasil gambar macam ni untuk buat kerja mungkin sesuai. Yelah, nak update gambar dekat dalam grup WhatsApp ke, dekat boss ke. Tapi untuk sebagai fotografi, sebagai media sosial, dia agak sedikit kurang lah. Kenapa aku cakap kurang? Sebab ada je phone yang sekelas dengan dia, yang harga pun hampir sama dengan Blackview A70 ni. Dia punya hasil kamera tu lebih cantik lah, lebih jelas berbanding dengan A70 ni. Baiklah, untuk harga jualan dia, korang boleh dapatkan Blackview A70 ni serendah RM400. Aku ada share link pembelian dekat description. Kalau berminat nak beli, tinggal tekan je link tu untuk belilah. Dan beli dekat platform Lazada. Okay? So guys, nampaknya itu saja video unboxing untuk Blackview A70 yang rare ni, yang boleh buka dia punya back cover ni. So guys, macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bro Gadget. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.